آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، لا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan syukur sekali lagi kepada Allah SWT. Okey, kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama untuk berhimpun bagi meneruskan perkongsian kita pada pagi ini berdasarkan kitab As-Saff As-Saghir. Okey, so pada kelas yang lalu kita dah bincangkan tentang apa yang dipanggil sebagai abniyatu al-af'al, dan kita tengok abniyah mujarradah dengan abniyah al-mazidah. Binaan. Okey. So dia dah bagi satu acuan, fi'al akan datang dalam bentuk-bentuk ada beberapa bentuk yang telah kita bincangkan pada kelas yang lalu. Dan juga kita juga telah membincangkan beberapa makna yang berubah sekiranya berlaku penambahan pada abniyah mujarradah. Dan kita lihat ada yang memang ada perubahan, dan juga kita lihat ada yang membawa maksud yang sama dengan af'al mujarradah ataupun af'al mazidah yang tertentu. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi perbincangan kita. Saya tak tahu yang semalam yang saya bagi itu ada yang ni, ada yang dah cari ke makna dia apa? Ayat tu? Tak ada. Ada. Oh, masyaallah belum. Okey. So teruskan kita punya kelas pada hari ini. Okey, ada siapa nak baca ke? Siapa boleh, tak kisah. Nak baca? Sila. Oh. Siapa nama? Kan ada orang lain nak baca. Tak apa, baca je. Nama Fahana. Okey. Ahlan. Al-Bab ni. Macam mana? Tak dengar? Abniyatul asma'i al-mujarradah wal-mazidatu. Abniyatu al-asma'i al-mujarradah wal-mazidatu. Bil-ismi al-mujarradi. Terus? Tis'ata asyara bina arba'atun bil-khumasi. Wa amma al-ismu al-mazidu fa-abniyatuhu kathiratun jiddan. Wa tafsilun dhalika anna al-isma من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الاسم المجرد، وهو ثلاثة أقسام، وهي القسم الأول المجرد الثلاثي، وله 10 أبنية، وهي أولا فعل نحو سهل، ثانيا فعل نحو حسن، ثالثا فعل نحو
عدد عدد رابعا فاعل نحو كتف خامسا فعل نحو حل سادسا فعال نحو سرد 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 سابعا فعل نحو عنق أخيرا فعل نحو حمل. Tak akhiran lagi tu. Ada lagi 2. Habiskan lagi 2 tu. Sebab dia kata 10 kan. Okay. فعل نحو عنب فعل نحو إبل. Okey, syukran. Okey, sekarang ni kita tengok bab yang kedua pula, iaitu abniyatul asma'i al-mujarradatu wal mazidatu. Okey. Jadi kat sini kita dah tengok abniyatul af'al. Senang kata, abniyatul af'al ni senang ataupun mudah bagi para pengkaji untuk mereka keluarkan satu pola yang tertentu. Berbeza dengan abniyatul asma'. Okay. Kenapa sikit yang tu kita akan tengok. Lil ismil mujarradi 19 binaan. So, secara untuk isim mujarrad, okay, ataupun abniyah mujarradah ni ada 19 jenis. Ada 19 bentuk. Atau 19 binaan. 10 li thulathi, 5 li ruba'i, 4 li khumasi. So 19, 10 sulasi, 5 ruba'i dan 4 khumasi. Wa amal ismul mazidu fa abniyatuhu kathiratun jiddan. Itu yang saya kata, payahnya untuk para pengkaji untuk meletakkan satu bentuk yang tertentu bagi isim. Okay? Sebab mereka bila tengok dia punya perkataan tu dia tak ada apa kita panggil, dia tak ada satu corak, tak ada satu pola yang tertentu. Berbeza dengan fa'al. Fa'al mudah. Dia boleh tetapkan, oh, kat sini berlaku penambahan huruf sedemikian. Kat sini berlaku penambahan huruf sedemikian. Okay? So, bila berlaku penambahan sedemikian dan kita tengok perkataan lain juga mengikut cara yang sama. Berbeza dengan isim ada kata sampai 90 ke 80 saya baca. Okay? Dia punya bentuk, banyaknya bentuk. Kalau dalam lamiyatul af'al, lamiyatul af'al dia ada satu part tu dia akan ceritakan bentuk ataupun abniyah isim. Abniyatul asma'. Okay? Macam-macam. Memang banyak. Sebab kalau kita nak ngafal pun, memang kadang-kadang apa benda lah kita duk baca. Apa benda lah kita duk baca. Sebab kadang-kadang abniyah tu kita jarang guna dan jarang jumpa. Yalah, mungkin sebab kita jarang membaca. Ada banyak faktor lah sebab apa kita cakap jarang. Okey. Jadi perbincangan untuk abniyatul asma' tidak seperti perbincangan bagi abniyatul af'al. Kerana apa? Kerana perbincangan bagi abniyatul asma' ni dia lebih pada perbincangan kita just cakap je. Okey, perkataan ini dia asalnya pada bentuk sedemikian. Perkataan ini dia asalnya bentuk sedemikian. Dia tak ada dia tak terhad lah. Macam kalau fa'al kan dia 3 sahaja kan. Kalau yang mujarrad kita tengok balik kat sini. Wa tafsilu dhalik anna al-isma min haythu tajarrudi wa ziyada naw'an. النوع الأول الاسم المجرد وهو 3 أقسام. القسم الأول المجرد الثلاثي وله 10 أبنية. Okey, kat sini ada dia buat pengiraan tau. Okey, ada yang dia buat pengiraan. Untuk mujarrad thulathi ni sebenarnya ada 12 binaan. Tetapi 2 binaan tu terpaksa ditolak atas sebab-sebab tertentu. Macam mana dia orang kira macam ni tau. So, dia orang setuju, okay, para pengkaji ni setuju, semua perkataan mesti ada fa, ada ain, ada lam. Maksudnya terdiri pada tiga huruf. Okay? So, huruf lam
kita takkan sebut baris dia sebab baris huruf lam ni bergantung kepada kedudukan perkataan dalam ayat. Betul? Yang tetap hanyalah huruf fa dengan huruf ain. Okay? So, ada yang kata huruf fa tu, dia ada 3 kemungkinan, kebarangkalian. Fa tu boleh baris atas, fa boleh baris bawah, fa boleh baris depan. Okay, nampak macam ni dia boleh dapat 10 tu. Okay, fa macam tu. Dia ada buat pengiraan tau. So, untuk ain tu pula, okay, ain tu pula, kat sini dia ada 4 kebarangkalian. Ain tu boleh baris atas macam biasa, boleh baris bawah, boleh baris depan dan ditambah pula ain tersebut boleh baris mati. Okay? So kalau 4 darab 3 jadi semuanya 12, cuma ada 2 wazan yang ataupun 2 binaan yang ditolak atas sebab-sebab yang tertentu. Kalau kita perhatikan kat sini okay? Fa'lun. Okay, fa'lun nahu sahlun. Kalau sini fa baris atas, ain mati, lam kita tak kira lah. Fa'lun. Kemudian fa'alun, fa'ulun, fa'ilun. Okay, untuk fa baris atas semua ada, semua lengkap. Ain baris atas ada, ain baris bawah ada, ain baris depan pun ada, ain baris mati ataupun baris sukun pun ada. Okey? Seterusnya kita tengok, yang ni dia tak ada nak cerita pasal makna sangat lah. Kita lebih kepada, maksudnya wazan-wazan tu tak ada dalalah yang tertentu menunjukkan makna yang tertentu. Okey? Seterusnya kita tengok pula, okey, kita dah fa baris atas dah settle. Sekarang kita berpindah pula kepada fa baris depan. Fa baris depan, ain mati pun ada, fu'lun, fu'alun, fu'ulun dengan fi'lun. Dengan fi'lun. So dah habis. Okay, dah habis. Untuk fa baris depan pun dah habis. Yang tinggal hanya fi'alun dengan fi'ilun. Untuk fa baris bawah hanya 2 sahaja bentuk yang diterima. Okay. Fa baris, untuk fa hanya ain baris atas dan ain baris bawah sahaja yang bentuk yang diterima. Adapun ain baris mati dan juga baris depan tidak ada ataupun tidak diterima. Okey, jelas? Dia kat sini dia tak cerita banyak lah. Okey. Nombor 8 ni bukan fi'lun ke? Himlun, fi'lun. Nombor 8 tak perasan. Sorry. Saya tak perasan dia baris ni. Dia baris bawah. Sorry. Saya ingat dia baris depan. Alright. Sorry, saya silap. So, untuk yang baris fa baris atas ada 4. Fa baris depan ada 3. Dan fa baris bawah ada 3 juga. Okay, saya tak perasan yang fi'lun ni. Saya ingat ada fu'lun. Keliru. Alright. Terima kasih. Syukran. So, untuk ada beberapa nota tambahan lah. Okay, untuk wazan fi'ilun, iaitu macam ibilun ni. Okay, untuk yang nombor 10 ni, fi'ilun. Fi'ilun ni, dikatakan wazan ni sangat sedikit. Perkataan yang ikut wazan ni hanya sangat sedikit bilangan dia. Tak banyak. So, Sibawayh berkata apa? Dia cakap, untuk wazan ni, hanya satu perkataan sahaja yang ikut wazan ni, atau wazan fi'ilun, iaitu ibilun. Okay? Itu kata Sibawayh yang dinukil dalam buku Syadzul Arf fi Fanni As-Sarf. Okay? Syadzul Arf fi Fanni As-Sarf. Dia kata yang nombor 10 fi'ilun ni, tak banyak perkataan yang menggunakan wazan tu. Okay.
Ini wazan yang mutafaqun alaih untuk mujarrad sulasi. So dalam buku ni kalau tengok Syadzul Araf ni dari cerita, okey, untuk wazan fu'ilah yang kita dalam ni tak ada kan? Dalam ni tak ada. Kalau dalam 10 ni tak ada sebab wazan fu'ilah ni dia kata yang ni wazan ni dikhususkan untuk fa'il madhi mabni li majhul. Sebab tu dia tidak dimasukkan dalam wazan yang muttafaq alaih untuk sulasi mujarrad. Okey? Ini beberapa tambahan-penambahan lah. Okey. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ada siapa nak baca seterusnya? Yang ni kita banyak baca lah. Just baca je. Okey. Siapa nak baca? Sambung. saya Ustaz. Nama apa? Aiman. Okey, tafadhal. والقسم الثاني المجرد رباعي وله خمسة أبنية وهي فعلل نحو جعفر فعلل نحو برقع فعلل نحو زبرج فعلل نحو درهم فعل نحو هزبر. Baca sampai habis muka surat, tak apa. والقسم الثالث المجرد الخماسي وله أربعة أربعة أبنية وهي فعلل نحو فرزدق فعلل نحو جحمرش فعلل نحو خزعبل فعلل نحو قرطاب. والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد وأبنية كثيرة جدا وهو أربعة أقسام وهي المزيد بحرف نحو كاتب المزيد بحرفين نحو مكتوب المزيد بثلاثة أحرف نحو مستكتب المزيد بأربعة أحرف نحو كذبان. Jazakallah khair. Syukran. Okey. Jadi seterusnya kita tengok, okey, qism tsalits iaitu mujarrad rubai. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan abniyah mujarradah. Yang ni rubai pula. Untuk rubai ada 5 jenis iaitu fa'lalun, ja'farun, fu'lulun, burqu'un, fi'lilun, zibrijun, fi'lalun, dirhamun, fi'allun, nahwu hizabrun. Kemudian berpindah kepada qism ats-tsalits iaitu mujarrad khumasi walahu arba'atu abniyatin wa hiya fa'allalun nahwu farazzaqun, fa'lalilun nahwu jahmarishun, fu'allilun nahwu khuza'bilun, fi'lallun nahwu qirta'bun. Dan yang terakhir ataupun wan-naw' ats-tsali min al-ism, okey, yang tadi kita dah selesai membincangkan tentang naw' al-awwal. Sekarang kita tengok naw' ats-tsani iaitu al-ismu al-madid mazid wa abaniyatun kathiratun jiddan wa huwa arba'atu aqsam wa hiya al-mazid bi harfin nahwu katibun, al-mazid bi harfain nahwu maktubun, al-mazid bi thalathati ahrufin nahwu mustaktibun, al-mazid bi arba'ati ahrufin nahwu kudhubdhubanun. Alright. So ini perbincangan tentang abniyatul mujarradah dan mazidah lil isim. Okey? So dia perbincangan dia sangat luas. Jadi kita kalau nak bincang satu persatu akan mengambil masa yang agak panjang. Jadi kita tengok khulasah apa yang telah diletakkan oleh penulis. Khulasah dia cakap apa? Okey. ظهر بما سبق أن أقل الفعل المجرد
ثلاثة أحرف وأكثره أربعة وأقل فعل المزيد أربعة وأكثره ستة وأقل الاسم المجرد ثلاثة وأكثره خمسة وأقل الاسم المزيد أربعة وأكثره سبعة. Okey, khulasah kita cakap untuk fi'il yang mujarrad ataupun bilangan perkataan atau bilangan huruf yang terdapat pada perkataan fi'il paling sikit adalah 3. Itu untuk mujarrad. Dan paling banyak adalah 4. Ini untuk mujarrad. Maksudnya dia tak mujarrad ni kita tak tambah apa-apa. Kemudian bilangan yang paling sedikit untuk al-mazid adalah 4 huruf, iaitu kita tambah 1. Dan yang paling banyak untuk fi'il mazid adalah 6. Untuk isim pula, isim mujarrad ni yang paling sedikit bilangan dia ada 3 huruf sahaja dan yang paling banyak ada 5 huruf. Dia berbeza, berbeza dengan fi'il. Fi'il kalau mujarrad ada 3 dengan 4. Kalau isim ada 3, ada 4, ada 5. Untuk mazid pula, dan untuk mazid yang paling sedikit adalah penambahan 1 huruf sahaja ataupun 4 huruf sahaja pada isim mazid, dan paling banyak adalah 7 huruf. 7 huruf. Kenapa penting kita mengetahui wazan-wazan untuk fi'il dan juga terutama untuk isim? Kenapa penting? So, kita akan nampak benda ni penting untuk kita tahu benda ni, untuk kita tahu wazan-wazan untuk fi'il ni bila mana kita masuk perbincangan untuk isim tasghir. Macam mana isim tu kita nak jadikan isim tasghir contohnya, ataupun bila mana kita nak membincangkan isim jamak taksir. Jamak taksir, mungkin jamak taksir tu ada yang cakap, saya pernah tanya, ada yang cakap kat saya jamak taksir adalah jamak yang tidak ada kaedah. Okay, so pemahaman sedemikian tidak benar lah. Sebenarnya ada beberapa perkataan yang terdapat kaedah padanya berdasarkan wazan. Sebab tu dia akan kembali kepada binaan. So, dia akan cerita kalau fi'il sedemikian atau wazan sedemikian, dia punya fi'il, dia punya jamak taksir akan jadi sedemikian. Okay? So nanti kalau kita dah tengok nanti, baru kita akan nampak penggunaan wazan. Kenapa pentingnya kita wazan. Kalau baca buku saraf pun, macam nanti kita akan bincangkan tentang perkataan asya'a. Kenapa asya'a itu mamnu' minas sarf. So dia akan gunakan wazan. So asal wazan ni macam ni. Jadi bila kita orang sebut pasal wazan, kita dah boleh digambarkan. Oh, ini gunanya, pentingnya kita belajar tentang abniyah ataupun wazan-wazan ni. Okey? Setakat ada persoalan ya? Tak ada? Tak ada. So dalam buku Syadzul Araf ni, Fan Sarf dia kata untuk wazan yang untuk inilah abniyatul mazidah lil ismi ataupun abniyatul asma al mazidah, dia kata bilangan abniyah ni boleh sampai kepada 380 dia punya bilangan dia ada 380 wazan dia. So dia, sebab tu dia kata banyak sangat yang mazidah lah, yang mazid. Okay, yang mazid ada 380 sebagaimana yang dinakalkan daripada si Bawih. Dan ada pula yang tambah lagi 80 daripada 380 jadi 460. Nak cerita banyaknya perkataan bahasa Arab ni. Banyaknya. Itu yang lagi satu penting pentingnya kita faham tentang abniyatu al-asma ni. Okay, kadang-kadang ada beberapa perkataan yang daripada bahasa asing dia nak jadi ta'rif, nak jadikan dia ke bahasa Arab. So dia akan tengok perkataan ni dia wazan dia macam mana. Boleh tak dia masukkan beberapa atas wazan-wazan bahasa Arab. Ada juga yang buat macam tu. Okay, itu perbincangan yang lagi luas lah. Okay.
Terus kepada mizanus sarf. Alright. Siapa nak baca? Ustaz. Tafadhal. Okey, bismillah. Siapa? Aiman. Aiman, tafadhal Aiman. القسم الثاني الميزان الصرفي وهو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون ويعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة. الحروف Antum punya mauzunati Antum punya tu cetakan? Kalau awak baca kat mana? Guna yang skrin yang buku saya bagi ke? Oh ya ke? Sebab saya rasa kalau apa cetakan saya ni fil kalimati muwazzanati kan. Sebab saya rasa dia macam kat kesilapan je tu. Saya rasa yang betul fil kalimatil mauzunati lah. Oh, okey. Okey, terus. Okey. فالحروف الأصلية فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام. فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء والثاني بعين والثالث والرابع والخامس بلامات. فقمر فعل وسهل فعل وجعفر فعلل وسفرجل فعلل. وأما الحروف المزيدة فلها حالتان إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان. فعلم فعل وركع فعل ومطل فعل ومرمريس فعيل. وإن كانت ناشئة من حروف سألتمونيها فهذه توزن بذكرها بلفظها في الميزان. فأكرم أفعل وإن كسر انفعل ومكرم مفعل واستخرج استفعل ومشروب مفعول. Syukran. Sekarang kita akan tengok membincangkan iaitu al-mizan as-sarfi. Mizan as-sarfi ni dia punya neraca sarf lah. Ataupun abniyah tadi macam mana mereka cipta ataupun macam mana mereka reka. Saya tengok. Oh, dia punya tu buka. Kena buka whiteboard sekejap. Saya buka whiteboard dah. Okay. So, kita baca balik. Okay, yang ni kita baca balik. Dia kata apa? So, yang ni, okay, kalimatun mukawwanatun min al-fa'. Jadi, dia nak cerita kat sini. Fa ini mewakili apa, ain ini mewakili apa, lam ini mewakili apa. Itu perbincangan asas dia. Itu untuk kalau abniyah mujarradah, kalau yang mujarrad. So dia kata yang ni fa ini adalah huruf yang pertama, ain ini adalah huruf yang kedua bagi perkataan, dan lam ini adalah huruf yang ketiga. Okey. Sekiranya perkataan tersebut tiga perkataan. Okay, ini yang asliyah, yang tak ada penambahan. Sekiranya huruf asliyah dia ada 4,
kemudian dia akan tambah lam lagi ke ujung. Sebab tu kalau kita perasan, bila masuk kepada abniyah ataupun biniyah untuk rubai, dia dah jadi banyak lam kat situ. Okey, banyak lam. Okay. Dia punya konsep dia, so perkataan asal 3 fa'ala saja. So kalau ada lebih-lebih lagi tu, kalau ada perkataan yang asal dia 4, kita akan just tambah lam sahaja kat hujung. Contohnya dir sorry, ini tak nampak. Dir mun. Okay. Ini dia punya acuan dia. Fa bertemu dengan dal, ain bertemu dengan ra, lam bertemu dengan ha, lam yang kedua pun bertemu dengan ha. So persoalan ni macam mana kita nak tahu baris dia? So baris dia kita kena tengoklah pada perkataan yang asal dirhamun. Jadi dia punya baris untuk wazan tersebut pun dia akan jadi fi'lalun. Okey, fi'lalun. Okey, jelas? Okey, jelas ya? Jelas. So, sa'altumuniha. Okey, yang tu untuk yang atas ni dah. Yang atas ni dah jelas lah. Dia kata apa? Fal huruf asliyah tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lami. Okey, fal harful asli al awwal yuqabal bi fa'. Yang ni dia apa? Digandingkan dengan fa'. Itu macam saya sebut. Lepas tu dengan yang huruf kedua dengan ain, dengan yang huruf ketiga, nampak? Ketiga, keempat dan kelima sekiranya huruf itu huruf asliyah, dia akan ditambah dengan lam. Okey. 1 fa, 2 ain, 3 lam, 4 pun lam, 5 pun lam. Contoh kat sini qamarun fa'alun, sahlun fa'alun, ja'farun fa'lalun, safarjalun fa'allalun. Safarjalun fa'allalun. Kita tengok perkataan safarjalun Safarjalun. Safarjalun. Okey. So kita kena pastilah, kena pasti mana satu huruf pertama, mana satu huruf kedua, mana satu huruf ketiga. So sin huruf pertama, fa huruf kedua, ra huruf ketiga, jim huruf keempat, lam huruf kelima. Okey? Dan kita tahu perkataan ini adalah perkataan asliyah. So macam ni kita nak tahu dia punya wazan dia pula. Macam ni kita nak cuba extract dan letakkan satu pattern bagi dia. Okey? Okey, yang ni sin huruf pertama kita letak fa. Huruf kedua kita letak ain. Huruf ketiga kita letak lam. Maksud fa, ain, lam. Huruf keempat pun tambah lagi lam. Huruf kelima pun tambah lagi lam. So kat sini safar jalun. So nak bariskan perkataan tersebut jadi fa'al la lun. Cumanya bila nampak kat sini ada 2 lam, yang mana lam pertama baris mati, lam kedua baris ada baris, so kita jadikan ni sabdu. Jadilah dia fa'alalun. Okey, fa'alalun. Boleh dapat Saya ini senang je. Okey, sekarang kita tengok pula wa amal huruful mazidah. Sekarang ni tadi kita dah bincangkan tentang sekiranya huruf tersebut adalah huruf asliyah. Huruf asliyah ni senang cerita, kita nak tahu huruf tersebut asliyah atau tak asliyah. Sekiranya kita buang apa-apa huruf daripada perkataan tersebut, bila kita buang, dia punya makna dah tak sama macam asal. Contohnya dirham, macam tadi kan, kita ambil Ja'farun. Okay, Ja'farun kita ambil Ja'farun. So kalau kita buang ra daripada Ja'farun ni, jadi Ja'far dah lain maknanya.
Okey, dah lain maknanya. Dia mengganggulah perkataan tersebut. Okey. So, huruf mazidah pula ada dua keadaan, dua situasi. Sekiranya, yang ni sekiranya huruf yang bertambahan itu disebabkan oleh takrir, maka bila kita nak letakkan wazan, nak letakkan satu neraca timbangan dia, kita pun akan ulang balik huruf tersebut. Okey? Kita ulang balik huruf tersebut. Contoh, allama, nampak allama, rukka'a, rukka'un, fu'alun, utullun, fu'ullun, marmarisun. Marmarisun. Nampak? Kita ambil rukka'un. Rukka'un ni saya rasa semua jelas. Marmarisun kan? Marmarisun, fa'ilun. Marmarisun, marmarisun. Sorry. Marisun. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, yang ni huruf pertama. Ini huruf kedua. Ini huruf ketiga. Ini huruf keempat. Ini kelima. Ini keenam. Okey. So, kalau kita ikut apa yang kita faham, huruf pertama kita letak fa. Huruf kedua kita letak ain. Huruf ketiga kita letak lam, betul tak? Lam. Lam. Tetapi kenapa dia cakap fa'ilun kan? Dia cakap fa'ilun. Fa'ilun. Kenapa dia cakap fa'ilun? Sebab kat sini berlakunya at-tad'if ataupun pengulangan. Pengulangan huruf pertama dan kedua. Jadi kat sini kita tak boleh nak ambil kira yang ni huruf ketiga dengan yang keempat lah. Sebab maksudnya dari segi ini bilangan, maksud saya 3 dengan 4 ni bukan bilangan 1, 2, 3, kita tak boleh macam tu. Maksud saya nak letak dia punya muqabil. Okey, muqabil dia. Faham ? So yang ni pun masih lagi 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian yang ni pun huruf tambah dan inilah huruf terakhir, marmaris. Okey. So sana kita padam balik ni. Fa'ilun. Nampak? So ada beberapa huruf yang kita tahu dia ditambah, kita terus tambah dia sahaja. Okey. Alright. Fa'ilun. 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 Marmarisun. Okey, jelas? Kenapa ya ni tak jadi lam? Sebab ya ni adalah huruf mat lah. Jelas, Alhamdulillah. Yang ni dipanggil sebagai huruf mat. So huruf mat kita tak letakkan dia lam lah. Kita letakkan dia sebagai ya juga dekat wazan. Sebab tu fa'ilun. Sebab apa lah ni kan tak ya ni bukan lam. Okey. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula, sekiranya perkataan tersebut datang daripada huruf ni sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Jadi fahadhihi tuzanu bi dzikriha bi lafziha fil mizan. So sekiranya huruf yang bertambah itu adalah huruf ni sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Sebab itu yang ni ya ni kita tidak letak dia sebagai lam, kita letak dia sebagai ya juga sebab dia sa'altumuniha ni huruf tambahan sa'altumuniha, salah satu pada huruf sa'altumuniha iaitu huruf ya. Kita letak ni. Alright, rasa itu jelas. Sa'altumuniha itu kena hafal lah, sa'altumuniha. Fahadhi tuzanu bi dzikriha bi lafziha fi mizan fa akrama af'ala wan kasra in fa'ala mukrimun muf'ilun
Okay. Istakhraja, istaf'ala wa mashrubun maf'ulun. Mashrubun maf'ulun. Sa'altumuniha. So kena hafal yang ni. Kena hafal yang ni. Okay, ada apa soalan ya? Ada apa soalan? Tak ada apa soalan? Tak ada tak. Jelas ya? Aha. Dia salah. Saya rasa dia salah ni. Salah baris tu. Kalau contoh perkataan saya tak tahu antum semua pernah tengok tak perkataan ni. Ada perkataan yang datang satu huruf saja. Ni ataupun ni perkataan ni ada maksud dia. Sorry. Ataupun ini perkataan ni. Dua perkataan ni. Tiga lah. So ini 1, 2, 3. So macam mana perkataan ini kita nak buat dia punya wazan pula. Dan persoalan yang paling penting, adakah wujud perkataan yang huruf dia satu sahaja ataupun dua? Sedangkan kita dah bincang untuk fa'al mujarrad huruf paling sikit hanya berapa? Hanya 3. Dan untuk isim pun sama. Huruf paling sikit adalah 3. Tapi untuk perkataan damun, ini damun damun. Ini 2 perkataan je. 2 huruf je. Yang ni yang qi. Ini pun 1 huruf je. So, macam ni kita nak terangkan benda ni pula. Agak ada siapa boleh nak cuba ke? Kongsi. Yang qi ni. Fi'il amal. Hak mana fi'il amal? Yang mana satu? Tauki. Wa'a, waqo. Wa'a. Tak tahu. Tak tahu. Waqo. Betul ke tak betul ni? Rasa macam tu. Betul lah? Confident lah? Dia kena yakin. Okay, kawan kita ada bagi pendapat seorang. Okay, settle. So ada lagi pendapat lain? Yang lain semua tak apa Ustaz, seorang tu dah jawab cukup tu. Dia fardu kifayah jawab soalan Ustaz, bukan fardu ain. Kan? Seorang dah jawab, kita lepas hak lain. Yang lain semua kita lepas tanggungjawab. Okey. Untuk dua keadaan ini ataupun ada beberapa contoh yang lain. Kat sini kita boleh terangkan bahawa perkataan ini sebenarnya perkataan ada beberapa huruf yang telah dihazafkan. Ada beberapa huruf telah dihazafkan. Contoh kalau kita kata tadi ini daripada wa'a, qi daripada waqa. Okey, waqa. Kalau antum semua ingat ayat Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum. Kan satu je huruf tu. Sebab apa? Kita tahu dalam daripada fi'il madhi, untuk menjadikan fi'il madhi tersebut fi'il amar, ada berlaku beberapa hazaf. Iaitu antara huruf-huruf yang dihazaf adalah huruf apa? Huruf illah. So, huruf ini perlu dibuang. Waw ini perlu dibuang sebab huruf illah. Ya ni pun, ataupun alif maksarah, perlu dibuang. Waw ni perlu dibuang. Ni pun perlu dibuang. Tinggallah huruf ain dan huruf qaf sahaja. Okey. So macam mana dapat baris bawah? Baris bawah tengoklah fi'il mudhari'-nya. Okey. Damun. Apa asal perkataan damun? Itu antum cari sendirilah. Antum cari sendiri. Okey, jelas ya. Untuk yang ni, untuk aiqi ni, okey, ada seorang ulama telah menazamkan. Saya tak ingat apa dia punya nazam tu, dulu macam hafal sikit. Okay. Dia ada beberapa huruf ataupun ada beberapa perkataan yang memang
Fi'il amarnya hanya satu huruf saja yang tinggal. Iqi ada beberapa lagi lah. Ada wazan. Ada dia punya nazam dia. Saya tak ingat. Banyaknya benda-benda ni saya jumpa dalam satu buku yang dipanggil sebagai Al-Haqa'iq Al-Mukallalah. Al-Haqa'iq Al-Mukallalah. Buku ni saya beli waktu saya ngaji lah. Al-Haqa'iq. Al-Haqa'iq. Al-Mukallalah. So dalam ni, buku ni, dia banyak. Dia sebab pengajian di Morocco, saya mengaji sempat mengaji di pondok, mereka sangat pentingkan kepada syahid-syahid ataupun bukti-bukti. Jadi dalam buku ni dia ada himpunkan beberapa bukti kenapa macam ni. Ni untuk ilmu nahwu lah. Dan di hujung, buku Haqa'iq Mukallalah ni ada satu nazam, yang membicarakan tentang mabniyatul asma'. Saya dah tahu benda ni tapi baru teringat beberapa hari lepas bila saya check balik dengan kawan, dan saya pun ada download juga. Dekat hujung-hujung tidak ada satu nazam ataupun bait syair berkenaan dengan mabniyatul asma' ataupun al-asma' al-mabniyah. Al-asma' al-mabniyah. So kat situ dia diterangkan isim-isim yang mabni. Dia ada punya nazam dan ada syarah dia dalam buku ni, Al-Haqa'iq Al-Mukallalah. Siapa nak berminat boleh, saya jumpa dekat PDF ada. Saya ada buku ni tapi tertinggal. Okey. Alright. So, saya rasa untuk hari ini kita berhenti setakat ini saja. Untuk yang ni, Sarful Af'al ni kita akan tengok pada kelas yang akan datang. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Ataupun antum semua nak saya laju sikit Ustaz? Saya rasa Ustaz punya kelas ni slow sangat Ustaz. Bagi rancak sikit Ustaz. Okay, macam mana? Okey ke? Okey je. Ustaz ni macam slow sangat Ustaz. Macam mana? Macam mana saya? Selagi saya. Ya saya. Nak tanya soalan. Ya saya. Kalau contoh yang was-was tu kan, dia atas wazan Was-wasa. Dia berulang kan. Dia atas Was-wasa. wazan Macam zalzala lah kan. Betul tak? Zalzala, waswasa. Tapi dia atas wazan fa'lala. Sebab dia fa'al. Dia macam mana cakap memang dia punya bentuk binaan dia macam tu lah. Memang kita nampak pengulangan lah. So yang berbeza macam marmaris tadi tu. Okay. Marmaris tu perkataan tu. Macam mana saya nak cerita benda ni? Saya faham. Contoh macam waswasa kan. Waswasa fa'lala dia punya tu. Dia tidak jadi fa' kan. Macam ni saya nak terangkan. Tak apa-apa, nanti saya akan cuba cari satu jawapan yang ni meyakinkan. Saya ada dia punya jawapan tapi takut tak berapa nak cantik dia punya ayat. Nanti saya akan ni balik. Okey, syukran atas soalan. Was-wasa dengan tu. Ada soalan lain? Saya rasa tak ada kot. Saya rasa tak ada. So, untuk Siti Nazirah saya akan balas jawapan. Mungkin tengoklah kalau saya rasa sesuai saya tulis. Kalau tidak pun kita berjumpa pada hari Rabu depan insya-Allah Ta'ala pada waktu yang telah ditetapkan insya-Allah pada 9 hingga 10. Tak maaf sebab perubahan waktu ni kadang-kadang banyak berubah sebab saya ada beberapa urusan. Okey, jadi terima kasih semua pada yang hadir. Apa yang kurang itu datang pada kelemahan saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak. Tuan Ustaz. Waalaikumsalam.